tanya Ustaz Mukhtar. Apa dia Ustaz Mukhtar? Selain daripada ibadat sembahyang, apa dia program-program ataupun pengisian-pengisian lain yang kita boleh buat di masjid kita tu Ustaz? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sadaqallahu azim. Terima kasih pengurusi panel, sahabat ahli panel, kaum muslimin dan muslimat dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama dia pergi jalan seperti kapung. Bila dia pergi jalan seperti kapung, tempat dia berhenti mula-mula sekali iaitu nama dia masjid. Bila dia sapa di masjid tu, dia tengok masjid tu orang tak berapa ramai semaya jemaah. Mesra alai pun tak ada, jamban nyeluk pun tak ada. Masuk kecing tahan dengan kaki. Masuk kecing tak apa-apa nak basuh pula, hok mana nak basuh, hok mana nak tahan. Sedangkan niat ulama tu dia nak tengok sesuatu di kampung tu. Bila dia tengok saja keadaan masjid tu, dia boleh bagi jawapan selalu. Celah orang kampung ni cepuah. Celah orang kampung ni tak ada disiplin. Celah orang kampung ni dengan bahasa yang lain. Tajuk yang kita bincang pada pagi ini, Baitul Mukmin, artinya minta maaf nak royak. Ulama mengatakan tak ada orang mukmin kampung ni. Pandang pertama itu menggambarkan suasana seperti kampung tu. Samalah juga atas manusia. Orang tengok muka, orang tengok air muka, orang tengok raut muka, menandakan ada nur atau tidak. Sebagai ciri-ciri manusia yang kena air semaya ke tak. Maka melalui air muka tu lah orang bubuh dia ni juru. Orang tua kita dulu, bila kita nak pergi jalan rumah dia, nak pergi tengok anak dara dia, dia tengok air muka hok jatuh tu. Balik hok jatuh kepada dia, dia kecek sekelamin. Dia kata, aku tengok air muka hok jatuh tu nampak pok kena air semaya ya nampak. Lain. Ulama tu mari jalan seperti kapung, pun dia mari, pun dia berhenti semaya. Nak kau ulama tu laju ban, ulama tu laju komak, ulama tu lah jadi tu imam, tak royak lah. Seperti yang Al-Fadil kita royak feno yang kedua tadi. Comel luar tapi dalam tak ada gos karabu. Nok pula musim main bola. Pukul 7 duduk depan Esterud. Tak ada orang masjid. Tinggal hok siap-siap tak nampak bola. Nak semaya tu email tak ada, minta maaf kebetulan tu email sini tu muda-muda belakang. Tu email muda beri bola. Nak semaya tak boleh. Tunggu ngorek nak habis dah. Mari budak sekolah harap. Tentu dah budak sekolah harap ni dia mengaji. Oh, awal cepat awal dah ngorek habis. Budak tu pun terkejut naik. Nya tolak jadi tu email. Budak ngaji sekolah harap tahulah baca sedak lah berapa begini. Oh, sudah semaya dekat hak tua pas siung-siung salat. Allah sedaklah awal mu jadi tu email baca. Budak tu jawab kata, "Hang tak ambil semaya lagi tu." Amo tak ada ambil wuduk lagi pocik. Nganga pocik-pocik. Ha? Apa tak ambil semaya? Nak ambil semaya ke mana pocik hegek lalu. Lepas tu semaya pulak lah. Kalau sekarang ni lah suasana masjid yang kita bincang pagi ini, Baitul Mukmin, Allahu Akbar. Mungkin itulah di antara satu petanda yang Rasulullah kata, di antara tanda-tanda hari kiamat, dekat nak kiamat, kamu akan lihat masjid banyak dan comel-comel tetapi orang tak ada.
Orang tak ada. Jangan duk tengok masa forum ni pasal keroh. Ada penaja, ada cabutan bertuah. Tengoklah pagi esok subuh. Tuan-tuan yang dimati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang bersama dengan kami pada pagi ini, di antara program yang kita perlu lakukan, mestilah sezaman. Aktiviti program yang kita buat mesti mengikut sezaman. Antum a'lamu bi umur dunyakum, Nabi kata. Kamu tentu lebih tahu tentang urusan dunia kamu, tapi jangan lari daripada syariat Allah Ta'ala. Kalau hari ni orang baca kutubah, kalau dulu pegang tukar satu kampung baca Quran pasal nak ambil sunnah, jadi habis makmum. Babo pasal baca Quran. Antum a'lamu bi umur dunyakum. Kamu tahu tentang urusan dunia kamu. Alihkan bahasa jadi bahasa Melayu, jadi bahasa Batu Jong. Tetapi jangan lari daripada syarak kutubah. Goyak biar orang Batu Jong faham. Tak usah kecek Kuala Lumpur. Orang Batu Jong tak jejuk. Sebut bahasa moden-moden. Oh, kita di sini mesti berkomunikasi dengan cara yang baik. Pomak ketiga dia komunikasi. Maknanya kita kena kecek kira dengan cara hak molek. Oh, baru jejak pomak. Itu yang Nabi nak. Sesuaikan. Tapi jangan lari daripada kaedah syariat yang Allah Ta'ala gambarkan kepada kita. Jangan tobek daripada kaedah tu. Buatlah ke mana-mana pun. Antaranya kalau kita katakan, hari ni baca kutubah ada skrin. Jadi masa orang yang tak nampak tu email, dia nampak skrin tu. Dia tengok skrin tu. Tobek ayat Quran pula pun. Tobek hadis pula. Dalam masa yang sama, kadang-kadang tu email baca baris salah. Kadang-kadang tu email silap sabdu dan sebagainya. Makmum di belakang ni bukan calang-calang orang. Maka dia kata, tu email ni salah semacam. Tak mutalaah dulu kau domo. Kalau mir'ah, makna dia munggu lain. Kalau mir'atung jadi munggu lain. Tu email disebut tu kata ki habis. Cermin orang tino. Oh, kita dengar bawah ni raknya kira berkinyuk no yak we. Rupanya salah. Dan kadang-kadang dia tidak baca selawat dan sebagainya. Itu satu pendekatan. Yang kedua, kita kena ingat, untuk memakmurkan masjid mesti ada lujnah, jawatan kuasa yang berinovasi, yang kreatif. Ini merupakan nadi penggerak kepada program di masjid. Nak latih jawatan kuasa tu sebagai nadi penggerak. Ni latih hak jenis tak semaya. Kau tak mari masjid, konong-konong dengan latih jawatan kuasa pas dia mari. Marilah musyarak lepas isyak. Ngorik dia tak mari. Kita kena latih yang orang beristiqamah di masjid, yang dia ada jiwa rohaniah dia tu jiwa dakwah, jiwa nak bangunkan kalimah Allah, jiwa yang nak bangunkan masjid Allah Ta'ala. Baru Allah Ta'ala bagi fikrah. Kalau kita latih ikut dia berlagu angin dengan kita, maka dia akan fikir lagu mana. Dia akan fikir sekitar tu saja. Sebab itu dalam jatah kuasa kita adalah merupakan sebagai tenaga penggerak untuk mengatur program. Kita kena ada orang intelektual. Kita kena ada orang muda yang dia ada gagah. Kalau latih hak set-set jelera belakang, nak akik gua anak sepanduk. Sepanduk nak forum pagi ni. Hak tua-tua tak boleh mengukah. Ayu. Nak hak muda. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, tenaga penggerak yang pertama ialah jawatan kuasa. Dia kena memikirkan bagaimana nak suruh orang minat mari ke masjid. Kena minat mari ke masjid. Tu email pula yang saya kepiti. Bukan masjid ni, masjid lain. Dia bersahur masjid dia ada 25,000. Dia bersahur masjid dia ada 40,000. Pas jumpa sama timnya dia kata, masjid dia mau berapa ribu? Masjid kawai 40,000. Tapi program kau skala abu tak ada. Masjid ni kosong kewangan. Habis piti. Bapa?
kuliah subuh panggil Ustaz Haji Abdul Aziz Yahya. Mari daripada Tupak tu. Berapa tambah Ustaz? Cara apa ni? Ni pong 400. Mari buat kuliah subuh pagi Jumaat. Jumaat selagi pula panggil Ustaz Pa pula. Pasal dia tafsir dalam Quran. Artinya orang kampung yang akan merasa bahawasanya benda baru semacam ni dia orang main dengan Tok Imam tua, Tok Imam muda, Tok Imam muda, Tok Imam tua. Kawan kena dah duduk belakang rumah kawan dia kata nak begitu. Hak tu kata dia tu geng kawan dia tu kawan tahulah atas masjidnya kira nak maduhu tapi domoh takut bening dia kata. Tapi bila kita panggil minta maaf Tok Imam. Minta kita panggil orang luar, dia mari suasana lain. Supaya kami ni. Orang tak kenal. Dan sebagainya. Sebab tu mari nak kenal Ustaz Muhtar. Mari nak kenal Ustaz Pa. Mari nak kenal Ustaz Aziz. Ketebing duduk Ustaz Muhtar duduk sini. Lama-lama kata ada orang. Pasal dia lebih biasa dah lagu tu. Jadi masyarakat kita memerlukan benda baru. Seperti pada hari ini kita tengok. Sebelum forum ada ditayangkan sebagainya. Ini pendekatan yang baru. Jadi sebab itu kita kena fikir yang sesuai. Remaja-remaja kita ni teruk. Kalau lepas maghrib pun buka kita makan akannya berjalanlah ia. Merangkak-rangkak maka jatuhlah antaranya hak tu pun kiok mata hak tu pun tobek kecing hak ni tobek berok ngelah kali tinggal. Nak lepas kita berkata puak-puak ni ke datang masjid gak. Cuba kita cari pendekatan yang sesuai. Sebab itu Rasulullah SAW dia berkhutbah, dia tengok. Kalau waktu nak perang, dia tak kacak cepat itik pula betul. Dia mesti dengan power. Bila dia berkuliah dengan sahabat-sahabat, cara lain. Dia berkuliah dengan wanita-wanita muslimah, cara lain. Artinya dia sesuaikan. Kita ni tak tahu ketepat. Dengan orang muda pun, orang baru masuk Islam pun kita gomoh. Kita berasa supaya kita masuk 2 minggu jawi. Hak tu bunyi jawi tu gak mepes selalu pe. Cuba kita tarik biar orang minat dulu. Saya selalu contohkan dalam kuliah saya. Saya ibaratkan seperti kita buka kedai kopi. Cuba kita fikir ibu-ibu sekalian. Bagaimana kita nak menarik ke orang biar mari kedai kopi kita. Kedai sebelah tu kedai kopi juga. Kedai kita pun kedai kopi juga. Bapa orang sama kedai kopi. Apa bezanya kopi dia dengan kopi kita? Tetapi mungkin pelayannya itu sweet 17. Hak alik ni expired date. Pakaian yang sweet 70 pula. Cara kecek dia the best saja maya dak. Hal ni pokok guru minum gawa. Pada nak gapo lagi? Nak wait. Dua tak ada orang. Cara tu nak yawi. Akhir sekali nak yawi, kedai pula biar bersih. Orang je layan pun mesti ada daya tarikan. Setengah-setengah tu muka pun traffic light. Dah tak traffic light berapa. Kayak tudung merah, pipi merah, batu merah, segala merah. Habis merah. Lepas tu kayak tudung hijau, hijau belakang. Kalau traffic light mampu keren, pinjam pok dia je 4 orang. Dia letak sipet tu, hak tu pecelek, hak tu berlalu. Cuma kita kena mikirkan begitu tuan-tuan dan puan-puan. Cuba saya lontarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagai mastermind yang pertama jawatankuasa masjid. Cuba mikirkan benda tu. Bagaimana satu surau di Kuala Lumpur yang dia sanggup mengambil seorang tok guru, dia beli tiket kapal terbang pergi balik untuk kuliah subuh. Orang buning nama tok guru ni, hak duduk atas dapur dia pun dengar. Nak royak daya tarikan. Daya tarikan, dia sanggup menghabiskan duit asalkan orang mari semaya jemaah. Mula-mula orang mari nak dengar kuliah, dalam masa yang sama tentu akan semaya jemaah maghrib dan isyak. Mula-mula orang nak dengar kuliah subuh, dalam masa yang sama juga dia akan semaya subuh pada pagi Jumaat.
Maknanya ada lontaran-lontaran yang dia bawa itu benda yang menarik kepada generasi yang kedua dan yang ketiga. Bagaimana penceramah-penceramah yang hebat, yang menarik ke semua remaja-remaja suka kepada dia. Kenapa? Kerana dia gunakan pendekatan yang sesuaikan dengan sezaman, tetapi tidak lari daripada kaedah yang digariskan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.